Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifahalukum? Sihat ya? Kalau sihat cuba senyum sikit. Kan manis gitu. Alhamdulillah. Kembali bersama dengan saya Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah seperti biasa Tanyalah Ustaz kita tampilkan topik yang berbeza-beza setiap hari. Bahkan kita bawakan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Dan tujuannya tetap sama untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kefahaman terhadap pelbagai topik tersebut. Dan pagi ini Alhamdulillah para penonton sekalian, saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Jadi jangan terlepas. Kerana apa? Kerana untuk hari ini, hari Isnin 14 November 2022 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1444 Hijrah, kita akan bicarakan topik akhlak. Bila sebut tentang akhlak ni, tak lain tak bukan kita akan rujuk, kita akan dapatkan sumber daripada akhlak Nabi SAW. Kerana masakan tidak, kerana Nabi SAW diutuskan juga untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak itu sendiri. Baiklah, untuk hari ini akhlak kita akan bicarakan dan kita akan fokuskan kepada amalan selepas subuh. Ni kan selepas subuh. Macam mana akhlak kita? Apa kita buat? Ke rasa macam sambil-sambil tengok Tanyalah Ustaz, barilah kejap 5 minit je, lepas tu leboh ya. Dan hari ni kita sangat bertuah kerana saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Lama betul tak jumpa Ustaz. Tak kebetulan. Tak kebetulan. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kembali kita bersua dan kita akan sembang-sembanglah tentang topik yang saya yakin sangat dekat dengan kita semua Ustaz ya, iaitu amalan selepas subuh. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, sangat mudah caranya. Caranya macam mana Da'i Hadari? Anda boleh sahaja hubungi kami dan juga anda boleh tinggalkan soalan terutamanya di talian 1-800-881677. Dan kalau yang menonton di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah pihak penerbitan akan utamakan soalan daripada anda insyaAllah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, amalan selepas subuh, kenapa ditekankan dalam Islam ini amalan selepas subuh? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Terima kasih kepada Da'i Hadari, semua penonton yang bersama kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah pada pagi ini kita diberi rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, seperti mana yang kita ketahui bahawa Islam ini adalah satu agama yang lengkap, betul? Agama yang sempurna. Jadi semua perkara, semua aspek dalam agama itu dilihat oleh syariat, dilihat oleh Al-Quran, dilihat oleh hadis Nabi SAW. Termasuklah perkara yang kita nampak biasa. Waktu pagi, selepas subuh. Itu bagi setengah orang mungkin itu sebahagian waktu. Ada pagi, ada tengah hari, ada petang, betul, ada malam. Tetapi dari sudut pandangan Islam, dari sudut tasawuf Islam, bahawa sesungguhnya dalam waktu-waktu yang Allah Ta'ala tetapkan itu, ada rahsia-rahsia di sebaliknya. Saya ambil satu contoh saja. Umpamanya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut berkenaan dengan waktu, Allah Ta'ala sebut wal asri, demi masa, demi waktu. Cuma kalau kita perhatikan, perkataan asar daripada asri itu ialah waktu asar. Kenapa Allah memilih apabila berbicara tentang mencari masa, menjaga masa, mengambil faedah daripada waktu, Allah gunakan waktu asar? Kerana
Waktu asar ialah dekat dengan waktu maghrib. Sekarang ni antara asar dengan maghrib lebih kurang 3 jam. Seolah-olah gambarannya ialah kena rebut masa tu. Tak boleh buang masa. Sebab masa yang ada kepada kita itu singkat. Ibaratnya nak sampai ke satu hari yang berbeza, waktu maghrib lah. Jadi maknanya masa yang ada pada kamu itu hanya sedikit. Maka gunakanlah ruang-ruang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga waktu yang kita bincangkan pada hari ini, waktu pagi ataupun lebih tepat kita katakan waktu subuh ataupun selepas waktu subuh. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW menggambarkan keutamaan kita mengambil ruang masa selepas subuh ataupun pada waktu fajar. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan sudah tentu kepada kita juga, iaitu kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, hendaklah kamu bersabar bersama dengan pengikut-pengikut kamu, berdamping dengan pengikut-pengikut kamu yang mereka ini beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan juga waktu petang. Mereka tak mahu apa-apa, yuriduna wajhah. Mereka betul-betul inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya baca ini daripada surah Al-Kahfi, sebahagian pada ayat 28 daripada surah Al-Kahfi adalah ayat-ayat yang menyebut keutamaan kita melakukan ibadah pada waktu pagi, pada waktu fajar. Ini di antara aspek yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan Allah Taala sebut juga dalam ayat ini, menjadi suatu kehebatan kepada seseorang apabila mereka menggunakan waktu itu untuk beribadah. Kalau kita tengok ayat ni, dia sebut yad'una rabbahum. Yad'u, kalau kita terjemah biasa, berdoa. Tapi yad'u juga maksudnya ya'budun, beribadah. Itu yang kita baca dalam hadis, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah pati ibadah. Jadi ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk kita takarubkan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat kita bangun pada waktu pagi ini sebagai satu nikmat yang besar. Sebab sebenarnya kita sudah meninggal sebenarnya hakikatnya pada waktu malam tadi, sebelum kita tidur. Dan kita tidur, kita tak sedar apa-apa. Sebab itu para ulama kita menyatakan bahawa tidur itu saudara kepada kematian. Tidur itu adalah saudara kepada kematian. Justru itu, bila kita bangkit saja, terus kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maknanya Allah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Itu maknanya bangkit saja mesti kita buat sesuatu perkara untuk lahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu tunggu tengah hari, tak tunggu petang. Waktu pagi itu sendiri adalah waktu yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita mulakan dengan lafaz alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Belum apa-apa lagi, mungkin mata tu buka tak buka. Alhamdulillah. Sebab ini nikmat Allah. Kerana pernah berlaku dalam kehidupan kita, mungkin berlaku pada saudara kita, kawan-kawan kita. Ada saudara kita, kawan kita yang malam tadi tidur, tapi waktu paginya sudah tidak bangkit daripada tidur. Maknanya mungkin meninggal waktu tidur dan sebagainya. Jadi ini satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maknanya ini hari baru yang Allah berikan kepada aku. Apa yang sepatut aku lakukan, sudah tentu kita gunakan setiap ruang, terutama waktu pagi ini, cara bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz,
Satu mukadimah yang cantik daripada Ustaz iaitu berkaitan dengan mengapa kita perlu hargai waktu subuh. Bahkan kalau kita tengok waktu subuh itu sendiri pun singkat. Ustaz ya, sebelum matahari itu dah mencerahkan dunia kita ini. Cumanya Ustaz, kalau kita lihat kepada sabda Nabi SAW, izinkan saya untuk bacakan sabda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sarayatan aw jaishan ba'athahum fi awwalin nahar. Maksudnya wahai Tuhan kami, berkatilah untuk umatku pada awal waktu pagi. Itu doa Nabi SAW. Kemudian diceritakan bahawasanya adalah Nabi SAW jika baginda menghantar brigade tentera, baginda akan menghantarnya di awal siang. Daripada ayat ni ataupun sabda Nabi SAW ini, bagaimana keberkatan itu ada pada waktu subuh, kerana Nabi sendiri pun akan memulakannya dan menghargainya. Ini satu gambaran yang jelas bahawa waktu pagi ini mempunyai nilai yang tersendiri. Allah. Kita tidak menafikan semua waktu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan iradahnya, Allah boleh melebihkan sesuatu daripada sesuatu. Seperti mana semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah mulia. Betul. Tetapi kemuliaan nabi itu lebih daripada rasul-rasul yang lain. Yang lain. Bulan semua adalah milik Allah, 12 bulan. Tapi Ramadan itu betul adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Ini adalah ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang Da'i bacakan tadi menunjukkan kepada kita apabila Nabi sendiri menyatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ada berapa perkataan yang harus kita lihat di situ. Ya. Yang pertama ialah Nabi menyebut, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah. Maknanya Rasulullah SAW menggunakan perkataan berkat. Berkat. Maksud berkat ni satu perbincangan yang panjang, tapi antara maksudnya ialah dawamul khairi wa baqa'u. Maknanya kebaikan yang berterusan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dia bukan kebaikan sementara. Kerana hidup ni kita tak tahu, kehidupan ni satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini kita senang. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku 3 tahun akan datang. Hari ini mungkin kita sihat. Tak tahu apa yang akan berlaku 2 hari akan datang. Betul. Hari ini kita berpangkat, tapi tak tahu apa yang akan berlaku 20 hari akan datang sebagai contoh. Maknanya semua itu adalah rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi gunakan perkataan yang hebat, ya Allah berkatikanlah. Dan berkat ni bukan pada semua orang, li ummati, bagi umatku. Bagi umatku. Allah. Bagi umatku. Maksudnya keberkatan ni dia ada hubung kait dengan iman dan juga amal soleh. Tak mungkin bila sebut berkat, orang tu tak beriman, orang tu tak beramal soleh, orang tu tak tinggalkan maksiat, dia akan dapat berkat juga. Tak akan timbul perkataan berkat. Berkat mesti ada keimanan dan ketakwaan. Ini yang dapat kita fahami. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk di satu-satu kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami buka kepada mereka pintu keberkatan, sama ada yang turun daripada langit ataupun yang keluar dari bumi. Maksudnya ada kaitan dengan iman dan amal soleh. Yang kedua, fi bukuriha. Dan ketiga, bila sebut fi bukuriha ni, iaitu berkaitan dengan di awal pagi ni, saya yakin ada sesuatu yang mungkin Ustaz akan tekankan. Boleh? Cumanya kejap je lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu apakah di sebalik sabda Nabi SAW yang Ustaz bacakan tadi, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mungkin ada yang menonton ni sahabat-sahabat kita dari Brunei, mungkin ada juga dari Singapura, dari Johor, kemudian macam-macam lah di Singapura tu kan, di Kota Singa. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berada di Indonesia. Saya mohon kepada yang menonton ketika ini untuk sebar luaskan perbincangan kita pada pagi ini, terutamanya bagi yang menonton di Facebook
Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, tekan butang kongsi ataupun dengan izin share. Tekan supaya insya-Allah ramai lagi yang akan mendapat manfaatnya. Dan pagi ini kita bicarakan tentang akhlak amalan selepas subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, sabda Nabi SAW yang saya dan juga Ustaz sebutkan tadi, ada disebutkan tentang keberkatan, dan Nabi spesifikkan buku riha, awal waktu pagi mereka. Baik. Dan yang ketiga daripada hadis yang dibaca oleh Da'i tadi ialah supaya keberkatan itu pada umat yang melakukan pekerjaan fi buku riha, di awal pagi, waktu selepas subuh. Dan dibaca juga hadis tadi berkenaan Rasulullah SAW bila ingin menghantar tentera peninjau ataupun hantar tentera betul, dia ada dua. Tentera peninjau ni dia tak perang lagi, dia baru tinjau itu pun Syria yang dia baca tadi itu dihantar pada waktu pagi. Ataupun hantar Jaishan, itu tentera betul, Jaishan, yang nak bertempur, itu pun juga dihantar pada waktu pagi. Dan yang meriwayatkan hadis yang Da'i baca tadi, seorang sahabat nama dia Sakh Al-Ghamidi. Perawi itu nama dia sahabat Nabi Sakh Al-Ghamidi. Dia seorang ahli perniagaan. Masya Allah. Bila dia dengar hadis ni, dia pun mulakan perniagaan dia di awal pagi juga. Awal pagi. Dan hadis menyebut fa'athra wa kathura malu. Jadi dia jadi kaya, dia jadi senang dengan sebab asbabnya ialah dia mulakan pekerjaan di awal pagi. Berpegang dengan kata-kata baginda Nabi. Berpegang dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkatan itu banyak perkara. Jadi kalau dari sudut rezeki yang kita sebut perniagaan ni, biasa kita sebut rezeki duit lah, walaupun perkataan rezeki itu luas, tapi kita cerita dalam konteks dari sudut penghasilan itu, keberkatan itu bila kita buat di awal pagi. Dan begitu juga bila Nabi hantar tentera awal pagi, menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang istimewa selepas subuh ni, waktu pagi ni. Jadi ini yang kita cuba memahami di sebalik kenapa kita kena buat sesuatu dari sudut bacaan, dari sudut amalan, dari sudut perbuatan di awal pagi ini. Wallahualam. Subhanallah. Rupa-rupanya para penonton sekalian, Nabi SAW ada menyebut di awal pagi itu juga ada keberkatan. Bila sebut tentang keberkatan macam Ustaz sebutkan tadi, subhanallah, ianya sangat luas. Dan insya-Allah kita akan rungkai satu persatu pada pagi ini. Cumanya Ustaz, ini berkaitan dengan amalan di waktu pagi juga ni. Mar WKN di Facebook katanya, mengapa amalan selepas subuh sering dikaitkan dengan amalan sedekah? Tambah sekarang ni orang sebut sedekah subuh. Adakah amalan sedekah lebih sesuai selepas waktu solat subuh sahaja Ustaz? Baik. Soalan yang baik dan saya fikir ini soalan yang popular. Dan banyak kempen-kempen yang dijalankan oleh NGO. Di masjid-masjid pun ada. Di masjid-masjid supaya kita melaksanakan sedekah subuh. Tapi persoalannya, adakah wujud perkataan sedekah subuh ini secara tepat? Tak ada yang Rasulullah SAW sebut hendaklah kamu bersedekah pada waktu subuh. Tak ada hadis. Cuma diambil semangat daripada satu hadis yang sahih yang Rasulullah SAW ceritakan bahawa tidak akan berlaku ataupun tidak akan bermula satu hari melainkan dua malaikat akan turun di dunia. Dan malaikat ini dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Maksudnya ialah malaikat ini dia datang pada waktu pagi, di awal pagi, dan dia mendoakan. Yang pertama doa dia, ya Allah berikanlah kepada orang yang infakkan harta, termasuk sedekah lah. Iaitu bila dia bersedekah, dia ada khalafah, dia ada pembalasan, dia ada timbal balik, dia ada balasan di sisi Allah. Yang kedua, ya Allah hendaklah engkau memberikan kepada mumsikan talafa. Mumsik ni orang yang pegang kemas. Mumsik maksud dia pegang kemasnya, orang yang tak nak keluarkan sebahagian daripada hartanya. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa
yang menyebabkan timbulnya perkataan sedekah subuh ni, sebab dalam hadis tu ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Itu perkataannya. Tidak akan bermula satu hari seseorang itu pada waktu subuh, malaikat hamba itu akan diturunkan kepadanya 2 malaikat. Jadi maksudnya hadis ni gambarkan kepada kita bahawa pada waktu pagi akan turun malaikat mendoakan kita. Jadi persoalannya, bolehkah kita bersedekah pada waktu subuh? Ya. Jawapannya boleh lah, tak ada masalah lah waktu subuh. Tapi adakah ada satu perkhususan pada kalau sedekah ni dia ada kelebihan luar biasa pada waktu subuh? Kalau berdasarkan hadis ini tidak ada. Yeah. Kerana dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dia sebut malaikat juga turun pada waktu petang dan mendoakan yang sama. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Pada waktu petang. Sebelum maghrib, tapi tak timbul pula sedekah maghrib. Tetapi bukanlah bila kita kata begitu dah, kalau macam tu kami tak bolehlah nak teruskan sedekah subuh. Jangan macam tu. Maksudnya boleh, sebab kita ambil semangat daripada hadis ni, kita di awal pagi sudah buat amal kebajikan. Tak tunggu tengah hari, tak tunggu petang. Sebab kita sendiri pun tak tahu berapa lama kita boleh hidup. Bukanlah kita nak doakan kita meninggal dunia. Betul tak? Betul. Kita tak boleh pastikan aku tengah hari nanti aku boleh sedekah sekarang, tapi aku saja nak tunggu tengah hari. Tengah hari semangat sikit waktu zuhur. Jadi kita dah macam tang duit dah ada dah dalam ni, dalam poket. Tong apa yang derma dekat masjid pun depan kita dah. Jadi maksud saya di sini, kita segerakanlah. Bersegerakanlah. Cuma kita pun tak boleh kata kalau nak sedekah mesti waktu subuh. Kalau kamu tak terlepas dah waktu subuh, rugi lah. Kamu kena tunggu besok pula lah. Janganlah. Waktu duha ada, waktu tengah hari ada, waktu petang ada, malam pun ada. So kita kena gunakan waktu itu untuk kita berinfak. Dan para ulama hadis kebanyakan yang saya kaji dari sudut syarah hadis, kebanyakan mereka menyatakan bahawa hadis ini sebenarnya memberi galakan kepada kita untuk dalam hidup kita, dalam sehari itu kita kena bersedekah. Kita kena berinfak. Dan jangan ada dalam hati kita ni rasa sayang, rasa kikir, sebab dalam satu hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bena Adam, anfiq yunfaq alaik. Wahai anak Adam, hendaklah kamu berinfak, nanti kamu akan dinafkahkan, kamu akan diberi rezeki. Siapa akan bagi rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Cara macam mana? Wallahu alam. Sebab tu cara ni kita tak tahu. Ada orang kata kami dah sedekah dah 7 tahun dah tak nampak lagi yang betul-betul. Sebab kadang-kadang kita ni, pemahaman kita, bila balasan itu mesti dalam bentuk RM juga. Dia nak duit. Dia ada 2 keadaan. Yang pertama, mungkin belum sampai masa dia lagi. Mungkin tahun ke-8 baru dia dapat apa yang dikenaki. Ataupun daripada awal lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dia lebih baik. Ganti anak yang soleh, ganti anak yang berjaya, ganti maknanya kesihatan yang baik, tempat kerja yang baik, bukan tempat kerja ada toksik yang kadang-kadang stres kan, pergi stres, balik stres, jadi matilah stres begitu saja. Dan kita kena ingat ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ada kecenderungan sebenarnya bahawa bila hadis tu sendiri sebut akan diberi belanja, maknanya tak mustahil kita akan diberi balasan dari sudut kebendaan itu. Cuma masa saja yang menentukan. Kita kena berusaha. Itu satu perkara penting juga. Kena usaha, kena ikhtiar. Jadi sebab tu kalau istilah yang selalu kita guna ni, menjemput rezeki contohnya kan. Betul, menjemput rezeki dengan amalan itu ini kita tak nafikan. Tapi menjemput rezeki ni kena letak juga dalam kriteria jemput rezeki ni. Kalau kata ada 10 kriteria menjemput rezeki, kena masukkan dalam 10
kriteria itu usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Kena ada usaha. Kena ada. Ya. Jangan kita tinggalkan yang tu. Jangan kita sebut bacaan ayat ni, zikir ni. Betul, tak salah. Tapi kena masukkan dalam 10 kriteria tu usaha yang sungguh-sungguh dan tidak putus asa. Kita ni kadang-kadang cepat putus asa. Ya. Buat satu program, buat satu projek tak berjaya. Tak ada rezeki kot. Jadi perkara-perkara ini yang sebenarnya yang sama-sama kita boleh bermuhasabah. Kita kena fikirkan Ustaz. Kena fikirkan. Itu paling penting. Yelah, mungkin ada antara kita yang kata, Ustaz, saya ni dah sedekah. Tak ada pula Allah bagi balik sedekah. Kalau kita tanya kepada dia, bila kali terakhir tuan demam? Dah lama dah tak demam. Itu pun rezeki juga Ustaz. Ya? Setuju. Setuju. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang menjemput rezeki. Ya. Nur Dahlia di Facebook ni katanya, mengapa dikatakan waktu selepas subuh adalah waktu yang baik untuk menjemput rezeki dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kelebihan amalan solat sunat isyraq dan solat sunat duha, dan mengapakah dikatakan solat sunat duha sebagai sedekah? Silakan. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW, nanti kita akan sebut dalam perbincangan kita, yang menggambarkan apabila seseorang itu menunaikan solat fajar, kemudian dia tunggu, dia berzikir, kemudian bila masuk duha, dia sembahyang duha. Maka apa yang dia buat ini seolah-olah pahala macam menunaikan haji dan juga umrah. Allah. Maksudnya ialah penerusan ibadah itu. Penerusan ibadah itu. Artinya seseorang itu dia tak cukup mengerjakan perkara yang wajib. Sebab mengerjakan perkara wajib ni, kalau kita lihat, kalau di awal pagi ni kita mulakan dengan solat fajar, betul? Tapi sebelum solat fajar itu sendiri, kita mungkin boleh bangun awal sedikit untuk kita solat tahajud. Paling kurang 2 rakaat pun alhamdulillah, itu nikmat yang Allah Taala berikan pada kita. Maksudnya kita menerima waktu fajar, waktu subuh dengan kita sudah solat 2 rakaat. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila sebelum kita solat subuh, kita semayang apa yang kita sebut sebagai sunat subuh ataupun sunat fajar, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan juga isi-isinya. Bayangkanlah, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Maknanya itu yang terbaik. Solat subuh, solat sunat subuh, itu ada kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Kemudian orang tu lepas dia solat subuh, dia tak bergerak tempat lain dulu, dia amal berapa zikir yang insya-Allah kita akan sebutkan nanti, sehinggalah sampai waktu duha. Kemudian baru dia solat duha. Dan ada orang kaitkan solat duha itu dengan keberkatan rezeki, yang insya-Allah kita akan terangkan selepas ini. Baik, insya-Allah. Bagaimana dikatakan keberkatan rezeki dalam kita melaksanakan solat sunat duha itu? Jadi kalau nak tahu, janganlah ke mana-mana. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini diuraikan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mungkin ada antara kita yang berhadapan dengan pelbagai persoalan. Bahkan ada juga masalah itu dan masalah ini kan. Kalau nak tahu penyelesaiannya, tonton Tanyalah Ustaz. Dan hari ini, para penonton sekalian, kita sangat bertuah kerana berkaitan dengan akhlak. Kita fokuskan topik kita pada pagi ini, amalan selepas subuh. Mungkin kejap je lagi, saya yakin ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ketika ini nak tanya tentang amalan zikir ke, nak tanya tentang apakah yang boleh kita lakukan lagi. Boleh sahaja tinggalkan soalan anda. Anda boleh hubungi kami di 1800-881677 atau boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, bagaimana dikatakan keberkatan
apabila kita melaksanakan solat sunat duha itu, mahal harganya tu. Baik, solat duha ini adalah selalu dikaitkan dalam masyarakat kita solat untuk meluaskan rezeki. Betul. Sebab dalam doa walaupun tidak maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita banyak dalam doa-doa itu meminta supaya Allah Subhanahu wa taala rezeki kurniakan kepada kita rezeki. Di mana pun rezeki itu berada, sama ada di lautan, di daratan, kita minta rezeki daripada Allah. Wal baha. Maksudnya di situ itu harapan kita. Dan sebenarnya dia macam kita sebut tadi lah, dia waktu pagi ni waktu sebelum kita bergerak bekerja lah. Betul. Kalau petani sebelum dia bergerak ke sawah dia akan solat dulu, dia akan berdoa dahulu. Kita yang nak pergi kerja, kalau kerja tu masuk lewat lah, kalau kerja macam konti kat radio umpamanya masuk pukul 6, nak buat macam mana kan. Kita cakap dalam suasana biasa. Jadi maksudnya kita dah mulakan langkah pada pagi itu, iaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat cantik bila Allah Taala sebut tentang hari Jumaat. Waktu kita solat Jumaat tu kan wajib kita berhenti apa saja yang kita buat, kita stop dan kita solat Jumaat. Tetapi lepas solat tu Allah Taala sebut fa idza qudiyatis solah fantashiru fil ard. Jika kamu dah selesai solat, fantashiru, maka bersegeralah, terjemahan dia bersegera. Bukan tunggu-tunggu lagi, bukan lepak-lepak lagi. Maksudnya kamu dah ada kerja ketika itu, kamu kena pergi bekerja. Sebab tu khatib, imam mesti ada hikmah. Dia tak boleh khutbah tu terlalu panjang. Kita kena tengok masa lah. Kalau masa zuhur awal tu tak ada masalah lah. Tambah teks pula. Betul. Jadi penambahan apa semua sekali yang sampai makmum tu dia resah. Tapi sebenarnya resah dia tu ada asas. Sebab dia ada komitmen kerja. Betul. Terutama yang kerja kilang dan sebagainya, dia ada komitmen yang dia tak boleh ambil mudah benda tu. Dia tak boleh lama-lama. Jadi itu yang kita katakan, kebijaksanaan itu penting. Ilmu tu penting, tapi kebijaksanaan juga penting. Perlukah kita baca khutbah yang panjang, kita baca ayat-ayat yang panjang sampai meresahkan makmum? Kita sebut begini ni bukanlah kita kata kita nak suruh kita seolah mempermudahkan teks khutbah daat, bukan gitu. Tapi maksudnya kita kena kepandaian hikmah itu. Perkataan hikmah tu supaya kita nak kebaikan ni semua orang dapat. Betul. Maknanya jemaah yang kita datang ni, kecil ke besar ke, orang kaya, orang tak kerja, orang kerja ke, masing-masing dapat keseronokan beribadah tu, dapat manfaat daripada apa yang mereka datang pada waktu Jumaat tersebut. Berbalik kita kepada solat duha tadi, begitulah maknanya kita mulakan kehidupan kita sebelum kita bekerja dengan kita berdoa, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Justru itu setiap amalan kita paling kurang kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Betul. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pengarang kitab tafsir Sya'rawi, bila kamu mulakan pekerjaan kamu itu dengan bismillah, kamu akan rasa yakin, kamu akan percaya, sebab di sebelah kanan kiri kamu, di hadapan kamu itu Allah akan bantu kamu. Betul. Nak apa lagi? Ada inayah Allah, ada pertolongan Allah, itu satu nikmat yang cukup sangat besar. Betul. Subhanallah. Tak ada tandingannya Ustaz. Pertolongan Allah. Betul. Itu sangat penting tu. Mas Niza Ustaz di Facebook kita ni, mungkin kita boleh bawakan juga soalan daripada beliau ni. Katanya, adakah benar waktu selepas subuh adalah waktu paling baik untuk menghafaz Al-Quran? Kerana ketika itu minda sangat cerdas dan bersedekah boleh membuka pintu-pintu rezeki. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, bila persoalan daripada Mas Niza tadi berkenaan dengan adakah selepas subuh itu waktu paling baik untuk menghafaz Al-Quran, saya fikir ia adalah di antara waktu yang terbaik. Betul. Waktu yang terbaik. Sunyi lagi kalau Ustaz kan. Dan ada juga orang mengambil peluang menghafal Al-Quran itu sebelum waktu fajar lagi. Betul. Dan saya fikir kita boleh panjangkan lagi persoalan itu. Sebenarnya waktu selepas subuh itu
nilai dia tak sama waktu lain. Umpamanya kita ambillah 2 jam selepas solat subuh dengan 2 jam pukul 11 sampai pukul 1. Dari sudut cara kita, dari sudut hafalan, dari sudut kita membaca, dia tak sama. Dia tak sama. Sebab itu kalau kita buat lepas subuh, kita menulis ke, kita mengarang ke, dia seolah-olah macam 4 jam waktu lain. Tak tahulah, itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Idea pun datang banyak. Idea mencurah-curah waktu itu. Berbeza kalau waktu petang. Bukanlah tak ada idea, waktu petang ada idea. Kalau tidak, tak ada kehidupan pula, kan? Betul. Cuma memang waktu pagi ini, selepas subuh ini, waktu yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya ada satu ayat Al-Quran, kita nak kaitkan persoalan yang ditanya oleh Mas Niza ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya, dirikanlah kamu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh, sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Terjemahan pimpinan Ar-Rahman kita yang keluaran JAKIM, dia terjemah bahawa Quran Al-Fajri itu ialah sembahyang waktu subuh. Betul? Sembahyang waktu subuh. Tapi sembahyang waktu subuh itu ialah Quran Al-Fajri. Quran yang dibaca pada waktu fajar, waktu sembahyang subuh. Kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Allah. Persoalannya, Dai, adakah waktu lain malaikat tak saksikan? Saksikan juga. Ya. Cuma bila Allah Ta'ala sebut bahawa bacaan Quran yang dibaca waktu subuh itu menggambarkan ada keistimewaan tersendiri. Bacaan Quran pada waktu subuh, dan kita panjangkan lagi, kita besarkan lagi, menghafaz Quran waktu subuh, tadabbur Quran waktu subuh, betul. Tafsir Quran waktu subuh, baca bahan-bahan ilmiah waktu subuh. Maknanya waktu subuh ini bukan waktu yang main-main, bukan waktu biasa-biasa, tapi waktu yang luar biasa. Dan kalau kita ikutkan Ustaz, kan, waktu itu juga boleh dikatakan ramai yang sukar untuk memegang Al-Quran, Ustaz. Masya Allah. Waktu subuh tu. Soalan menikam kalbu sungguh. Betul. Waktu maghrib ramai pegang. Waktu subuh tu. Mungkin yang lebih dekat lagi, menonton tanyalah ustaz ni. Dia kadang terlena. Betul tak awak? Dia punya ialah waktu ni, ialah waktu dari sudut suasana itu kita punya ialah mengantuk itu mungkin tak hilang lagi. Tetapi apa pun ada nilainya. Kerana itu istimewa tu. Istimewa. Jadi bagi penonton kita yang mengantuk ni pun tak ada masalah. Tapi dia tak boleh kita ambil kaedah kalau gitu tidur teruslah. Tak boleh lah. Tapi maksudnya kita ambil inti-inti perbincangan kita ni supaya ada kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Semalam saya ada buat sedikit pembacaan, Ustaz, dan terjumpa hadis ini. Saya nak tanyakan juga wakil bagi pihak penonton yang menonton ketika ini. Hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW daripada Jabirah bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW idza shalla al-fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Adalah Nabi SAW apabila selesai solat fajar, iaitu solat subuh, baginda duduk di tempat solat baginda sehinggalah matahari terbit. Apa yang dibuat oleh baginda di atas tempat solatnya itu? Baik, hadis ini adalah hadis yang menggambarkan bahawa ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW selepas daripada solat subuh ataupun selepas daripada menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat. Kalau kita nak tahu ataupun bahasa mudahnya, kita nak tahu apakah bacaan-bacaan itu, saya perhatikan dalam Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat yang disusun oleh Hasanul Banna, banyak doa-doa, zikir-zikir
yang sahih yang datang daripada Rasulullah dikumpul oleh Hasan Al-Banna. Kenapa saya sebut ma'thurat ni? Kalau saya sebut beli kedai ni buku ni, kita pun keliru. Kalau saya sebut ma'thurat tu, dia lebih mudah pada kita pergi kedai terus ambil ma'thurat. Jumpa ma'thurat. Maknanya amalan-amalan yang dibaca oleh Nabi pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Dan sebenarnya sebahagian daripada apa yang Nabi baca itu dibaca oleh kita selepas kita solat, terutama kita solat berjamaah di masjid. Maknanya zikir itu, doa itu dibaca oleh imam, kita ikut. Maksudnya alhamdulillah sebenarnya yang kita buat itu sebenarnya zikir-zikir lepas sembahyang itu, mungkin kita perasan tak perasan, sebenarnya itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita ambil baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam perkataan subhanallah itu tasbih. Dalam alhamdulillah itu tahmid. Pada Allah subhanallah, Allahu akbar itu takbir. Jadi 3 kekuatan zikir itu ada pada kita apabila kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi semua ini adalah puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian pada manusia ni, kalau kita puji manusia ni, sama ada manusia itu berhak atau tidak berhak pujian kita, satu. Yang kedua, kadang-kadang kita puji itu ikhlas tak ikhlas pun belum tentu. Betul tak? Betul. Orang yang dengar tu pun dia pun tak tahu kita puji. Kadang-kadang orang sampaikan tak payah puji lebih-lebih lah, aku pun bukan macam tu lah. Tapi bila kita puji Allah, memang kita sebagai hamba kita perlu wajib memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Di awal Fatihah kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala puja hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang betul-betul layak dipuja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga doa yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca selepas itu, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut, yang saudara dai sebut tadi, yang beriktikaf di musallahu. Musallahu itu di tempat Rasulullah dalam rumahnya. Sebab dalam pandangan para ulama, walaupun rumah Nabi itu kecil, tapi ada sudut tertentu yang Nabi gunakan khusus untuk musalla, untuk beribadah. Jadi kita pun begitu jugalah. Di rumah kita itu kalau boleh, tak kira kecil rumah kita, besar rumah kita, itu nombor 20 tak penting. Ada sudut, ada ruang yang boleh kita beribadah, kita takarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil masa untuk kita takarub, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang tu ada yang bagi alasan letih Ustaz. Sebab semalam gantung poster dengan gantung bendera untuk pilihan raya. Baik Ustaz, insya-Allah lagi dan lagi kita akan kongsikan selepas ini dengan topik kita amalan selepas subuh. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, jangan lupa kehidupan kita dalam 24 jam, mungkin seminggu, mungkin juga 365 hari dalam setahun, dan kita tak tahu, mungkin kehidupan kita sehinggalah umur 60 ke 70. Sebenarnya tak lama. Sebab apa? Selepas kita mati, kita akan hidup selama-lamanya. Amatlah rugi kehidupan yang 60-70 tahun itu kita tidak manfaatkan, dan rugi di kehidupan yang selama-lamanya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hadari. Dan hari ini para penonton sekalian, kita sembang-sembangkan topik akhlak, yang mana kita fokuskan kepada topik kita iaitu amalan selepas subuh bersama dengan Ustaz yang lama saya tak jumpa beliau. Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, satu soalan yang saya yakin ramai juga nak tahu ni. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita tidur selepas subuh ni rezeki sempit. Betul ke menyempitkan rezeki itu? Baik, dari sudut
hadis ataupun dari sudut nas, tidak ada satu larangan supaya tidak tidur selepas waktu subuh. Tidak warid daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan larangan supaya janganlah kamu tidur selepas waktu subuh. Cuma ada hadis-hadis, walaupun ada perbincangan dari sudut status hadis itu, kekuatan hadis itu, termasuklah teguran Nabi SAW kepada anaknya Fatimah yang tidur selepas waktu subuh. Tetapi itu ada perbincangan di kalangan para ulama tentang status hadis itu. Jadi kita tak nak huraikan suatu status hadis yang masih dibicarakan. Cuma yang dapat kita faham daripada apa yang kita bicarakan daripada awal tadi, agama ni, Islam ni, dia mahu kehidupan kita ni kehidupan yang teratur. Kehidupan yang teratur, kehidupan yang mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti kehidupan kita ini kita kena bangkit awal. Itu penting, kena bangkit awal. Imam Ghazali ada satu buku kecil yang ditulis oleh beliau, namanya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Jadi dalam buku tersebut Imam Ghazali memetik kata-kata Luqmanul Hakim. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Antaranya Luqmanul Hakim berpesan, hendaklah kamu bangun di awal pagi. Janganlah adik ataupun ayam jantan itu lebih awal daripada kamu bangun. Ayam dah kokok dah. Betul. Dia duduk tidur lagi sampai pukul 8 sampai pukul 9, minta jauh, minta perlindungan. Dia marah pula ayam tu. Dia marah ayam, ganggu aku pula. Jadi gambarannya di situ ialah kita kalau nak keberkatan dari sudut kehidupan, mesti kita bermula di awal pagi, dan jangan kita tidur sampai ke peringkat masa habis begitu saja. Itu yang kita tak mahu. Sebab ada juga saya tengok perbincangan di kalangan ulama yang mereka sebut begini, sebenarnya tidak salah pun kalau tidur kerana terlalu mengantuk, kesan daripada qiyamul lail. Mungkin shift malam kerja. Mungkin shift malam. Ini shift malam tidak. Ibadat tidak. Dia punya tidur tu macam qiyamul lail dah 3-4 jam. Itu maksudnya, supaya tidak berlaku begitu. Jadi cuma kalau kita lihat betul-betul, kalau boleh ditahan mata, janganlah tidur lagi. Betul. Jangan ditidur lagi. Maknanya kita buat sesuatu apa semua, buat senaman apa semua sekali. Lepas tu nak tidur, tidurlah. Tapi dia kata lepas tu tak rasa nak tidur pula. Kalau tak rasa nak tidur, alhamdulillah lah. Jadi dari sudut pengharaman khusus tak ada. Dari sudut kita kata satu makruh tanzih ataupun makruh sangat-sangat pun tak ada. Cuma yang dapat kita fahami daripada nas-nas hadis Nabi SAW itu ialah galakan kepada kita supaya di awal pagi ataupun selepas solat subuh itu kalau boleh jangan kita tidur, melainkan kerana keperluan-keperluan tertentu. Orang syih malam macam Da'i Hadari kata, betul, kita yang tak syih malam sedaplah sembang dah. Betul lah. Dia tak tidur lagi. Lepas solat subuh tak tahan dah mata. Kan kita nak kata, jangan, makruh ni. Kena tunggu dulu. Jadi kita kena tengok siapa orang tu dan apa pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah macam penerbit kita ni, shift malam kadang-kadang tu Ustaz, tak tidur tu. Subhanallah. Tapi kiam mulai kot. Itulah. Baiklah Ustaz, satu soalan daripada Rahimah Saud ni di Facebook. Yang ini juga berkaitan dengan realiti semasa Ustaz. Pekerja-pekerja dan ibu-ibu adalah antara manusia yang sibuk sebelum dan selepas subuh. Betul juga. Pagi itulah dia punya test vokal. Bangun katanya kan. Andai kata amalan mereka terhad, tidak seperti sunnah Rasulullah SAW, tetapi tidak melanggar hukum Allah, adakah pahala yang mereka dapat sama seperti orang-orang yang menetap di atas tempat solat sehingga waktu duha seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Sebab ibu-ibu kan sibuk Ustaz nak uruskan anak waktu tu. Baik, sebenarnya dalam kehidupan ni Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya. Dia sediakan pahala-pahala ni berbeza-beza antara satu sama lain. Saya nak ambil semangat daripada persoalan daripada Puan Rahimah ni. Peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Satu hari ada lelaki-lelaki Ansar yang kalangan orang susah, orang miskin Madinah.
dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, orang kaya, dalam orang kaya ni dia pergi, dia boleh bersedekah, dia boleh buat itu, dia boleh ini, dia orang kaya. Kami ni orang biasa, orang miskin, kami tak mampu. Jadi kata Nabi, kamu boleh ganti sedekah itu dengan kamu sebut tahlil, kamu takbir, kamu tasbih. Nabi bagi ruang pada dia. Maksudnya, dah kamu tak boleh bersedekah, kamu tak boleh infak, kamu buat amalan ni. Jadi seronoklah dia pun balik, dia amal. Tak, berapa hari lepas tu datang balik jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami amal dah semua. Tapi yang Nabi sebut tu orang kaya pun dengar juga. Dia pun tahlil juga. Dia pun tahlil juga, zikir juga. Dia zikir juga. Macam mana ya Rasulullah, dah sama dengan kami. Dah berbeza sangat dengan kami. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu tak boleh kata apalah. Itu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Cuma daripada semangat persoalan tadi, mesti orang berbeza-beza. Betul. Berbeza-beza. Kita kalau nampak seorang ibu, mesti persiapannya luar biasa waktu pagi. Betul. Tapi hebat tu, ibu ni, isteri ni, dia boleh urus masa tu. Tak? Hebatnya dia. Cuma untuk kita tak hilang fadilat-fadilat lepas subuh tu, boleh je kot kita sebut Alhamdulillah, sambil-sambil tu Subhanallah, Alhamdulillah, kita berselawat, kita baca ayat-ayat Quran yang pendek yang kita hafal. Memanglah tak boleh duduk di tikar semayang apa semua, tapi sikit-sikit macam tu. Jadi kita dapat dua-dua lah. Kebaikan kita uruskan rumah tangga, dapat pahala, insya-Allah dapat pahala. Walaupun mungkin membebel sikit-sikit itu dimaafkanlah. Yang kedua, kita lafazkan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sambil-sambil itu kita selawat. Jadi sebenarnya ruang pahala ni sebenarnya besar kepada kita. Betul. Dan setiap orang ni Allah akan beri ruang kepada dia untuk buat pahala. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi kata, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang tunjukkan kepada kebaikan pun dia akan dapat pahala. Dia mungkin tak mampu bersedekah, dia beritahu kawan dia. Dia kata ada orang susah, orang kat ujung kampung tu, boleh tak kamu tolong bantu dia? Dia perlu anak dia nak masuk universiti, dia tak ada duit tu, nak 500 juga. Dia tak ada duit. Dia beritahu kawan dia. Kawan dia ada duit. Kawan dia dengan senang hati pergi tolong, bagi RM500. Dia pun dapat pahala. Yang bantu tu, yang bantu, yang tunjukkan lorong supaya menolong orang lain. Maksudnya, kita kalau nak buat baik ni, ruang cukup banyak kepada kita, terpulang kepada kita, mahu ataupun tidak. Tapi kalau kita nak kebaikan dunia akhirat, kita kena buat kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu buat kebaikan, insya-Allah kamu berjaya. Tambah-tambah si ibu yang menguruskan anak-anak waktu pagi kan. Betul. Itulah. Saya kagum dengan ibu-ibu kerana pagi-pagi lagi dah laju-laju. Ayah-ayah ni biasalah, dia slow motion lagi pagi tu, dia tengah panaskan enjin. Baiklah Ustaz, kita akan tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi untuk teruskan topik kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda, terutamanya di rangkaian TV3 dan juga TV9 yang kami labelkan ia sebagai Raudhah, taman-taman surga. Termasuklah pada pagi ini salah sebuah programnya iaitu Tanyalah Ustaz, yang mana kita bawakan pelbagai topik dan juga kita hadirkan kepada anda ahli panel yang berbeza latar belakang, dan insya-Allah mudah-mudahan segala pencerahan dan perkongsian akan memberi manfaat buat saya dan juga anda semua. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik iaitu akhlak amalan selepas subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Cumanya Ustaz, ramai yang tanya ni, apa nama Facebook Ustaz? Apa nama Facebooknya Ustaz? Ahmad Syukri Yusof. Ahmad Syukri Yusof. Jadi kalau ada sebarang persoalan boleh tanya Ustaz lah. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita. Ada soalan daripada Faz Ismail di Facebook. Katanya,
apakah anggaran waktu Qailulah itu? Apakah ia selepas solat subuh sehingga jam 12 tengah hari ataupun waktu tengah hari sehingga zuhur? Itu saya tambahlah tu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Itu sebab saya tengok dalam skrin tak ada yang tu. Tambahan. Baik, Qailulah ni perkataan Arab daripada qala yaqilu qila Qailulah. Maksud dia ialah tidur ataupun rehat pada pertengahan siang. Pertengahan siang. Jadi kalau tidur pagi tu dia tak panggil Qailulah. Tidur pukul 5 petang, 6 petang tidak dipanggil Qailulah. Jadi waktu tepatnya berlaku perbincangan lah. Sebab ceritanya Qailulah saja bila waktunya secara tepat. Ada yang menyatakan bahawa sebelum zuhur, ada yang menyatakan selepas zuhur. Dia tak tertakluk Qailulah tu sebelum zuhur. Ada orang berpandangan sebelum zuhur. Dia nak kejar juga sebelum zuhur. Dekat nak zuhur ni takut tak sempat. Sebenarnya dua-dua boleh. Sebelum zuhur boleh, selepas zuhur pun boleh. Apa tujuannya? Tujuannya dalam perbincangan adalah sebagai satu kekuatan untuk bangun pada waktu malam. Baik. Jangka masa Qailulah ni berapa? Sejam, 2 jam. Ulama tak menetapkan. Dia kata tidur sebentar. Macam mana tu, Dai? Sebentar tu berapa lama? Sebentar ya. Saya rasa sejam tu bukan sebentar tu. Itu dah lama itu tu. Selama tu. Mungkin 20 minit, 15 minit. 15 minit macam tu. Jadi itu yang boleh kita buat. Dan sebenarnya kita boleh buat benda ni. Tak payah apa. Tapi tak adalah Qailulah tu sampai tidur atas katil dan sebagainya. Mungkin kalau orang pergi kerja waktu rehat tu dia boleh sekejap kan, terlelap sekejap. Tapi jangan lama lah. Itu kita pun perlu tahu juga, jangan sampai melebihi waktu pejabat. Sebab Qailulah tu adalah sunat dibuat. Kerja tu wajib. Betul tak? Betul. Curi tulang haram. Itu perkara-perkara yang mesti kita analisa sebelum kita buat. Macam juga orang sembahyang duha. Kita boleh je sembahyang duha di pejabat. Tapi janganlah meeting pukul 9 pagi, kita masuk pukul 9.30. Pasal apa? Setengah jam seterusnya. Tadi ada solat duha, kemudian ada zikir-zikir sedikit. Solat duha sunat, zikir sunat, menghadiri mesyuarat yang itu kita bekerja itu tanggungjawab itu wajib. Jadi perbezaan-perbezaan ini penting juga. Sebenarnya boleh je kita nak buat semua perkara, cuma kita kena pandai mengatur waktu kita. Itu perbincangan kita berkenaan dengan Qailulah. Baik. Jadi lepas ni janganlah pula bagi alasan ya, bos tegur saya Qailulah bos. Bos tak boleh marah saya katanya kan. Baik Ustaz, kita nak tanyakan juga dari sudut hukum hakam. Mungkin boleh kita sentuh sedikit Ustaz ya. Ada yang menyatakan tiada solat sunat selepas solat subuh. Adakah ia benar? Dan mungkin Ustaz boleh huraikan? Baik, ada beberapa waktu yang kita tak boleh menunaikan solat. Solat sunat maksudnya. Antaranya selepas solat subuh, antaranya selepas solat asar. Ini hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi faktor kenapa waktu-waktu ini larangan, wallahu alam, kita pun tak boleh nak menjelaskan semua perkara, tapi ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Cuma berlaku perbincangan. Contohnya kita solat subuh, kita solat subuh, umpamanya kita pergi masjid, kita tak sempat sembahyang sunat. Sunat fajar, solat subuh. Lepas solat subuh itu boleh tak kita nak sembahyang? Sebahagian ulama kata boleh. Sebabnya kita mengambil waktu tadi sebab kita tak sempat. Jadi seolah-olah pengharaman ini tidak mutlak. Betul. Tidak mutlak. Contoh yang kedua ada waktu-waktu yang diharamkan. Contohnya selepas asar kita kata tadi, betul? Cuma kita pergi masjid, boleh tak kita nak solat tahiyatul masjid? Jadi bagi ulama kata boleh. Sebab memang tahiyatul masjid ini adalah penghormatan kepada masjid. Tak kiralah tuan masuk pukul berapa pun, pagi ke petang ke tengah hari, tapi maksudnya kita pergi di situ ialah untuk
tahiyatul masjid. Tapi bukannya solat mutlak biasa. Saja nak solat. Itu tak boleh lah. Tapi ada pengkhususan. Ini perbincangan lah yang panjang sebenarnya. Satu perbincangan fuqaha ahli fiqh berkenaan isu. Tapi umumnya bahasa mudahnya, kenapa tak boleh? Wallahu alam, kita tak tahu disebab larangan itu. Cuma ini apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Cuma kalau kita fikir-fikir, itu saja tak bolehnya. Betul. Banyak lagi masalah yang boleh. Betul. Kenapa kita tak manfaatkan waktu-waktu lain cukup banyak kepada kita? Itu sangat penting. Baiklah Ustaz, mungkin juga soalan ini mewakili para penonton di luar sana. Kalau kita pergi ke solat Jumaat pun, hujung-hujung sebelum kita nak solat, mendirikan solat tu, selepas khutbah kedua tu, khatib akan membacakan wala zikrullahi akbar. Maksudnya zikir, mengingati Allah ataupun zikir kepada Allah itu adalah akbar, sangat besar. Apakah antara zikir yang terbaik, cadangan Ustaz, kita boleh amalkan selepas waktu subuh Ustaz? Baik, seperti yang kita sebutkan tadi, selepas subuh ini banyak amalan. Kita dia begini Da'i, kita nak khususkan satu doa yang betul-betul ini yang terbaik. Kita mungkin tak boleh buat begitu sebab segalanya ramai yang banyak sebab yang baik. Sandaran hadis itu pelbagai. Betul. Hari ini Nabi sebut begini, hari kedua Nabi sebut begitu. Jadi semua itu adalah baik. Maksudnya mungkin kita boleh buat rumusan begini. Sesuatu yang warid, yang datang daripada Rasulullah, mungkin sebahagian kita sebut tadi boleh ambil daripada Al-Azkar, boleh yang ditulis oleh Imam Nawawi, Al-Ma'thurat yang disusun oleh Hasanul Banna pun boleh, untuk kita melihat doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita lihat sebagai satu contoh di antara doa ataupun istighfar yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kita panggil Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Antaranya yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ila akhir doa. Maksudnya ini doa-doa yang diajar, wirid yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi istimewanya sikit di sini, dia berbentuk istighfar. Kita mohon ampun. Jadi rupa-rupanya lepas subuh ni, istighfar mohon ampun ada, zikir ada, tasbih ada, takbir ada, qiraatul Quran ada, baca Al-Quran ada. Jadi semua ini kita boleh susun mengikut masa kita. Ini penting juga sebab kita, ialah kebanyakan kita ni bekerja waktu pagi kan. Jadi kita kena susun betul-betul. Kita jangan, yang penting jangan tinggalkan terus dengan alasan sibuk. Kita tak ada masa, kita sibuk. Saya fikir kita kena ambil masa 2-3 minit pun selepas solat tu, mungkin kita boleh berzikir walaupun ringkas supaya kita dapat kebaikan-kebaikan. Umpamanya bila kita baca Sayyidul Istighfar tadi, penghulu segala istighfar tadi, jadi kita akan dapat di situ kelebihan istighfar. Banyak hadis-hadis Nabi terang kepada kita apa kelebihan di sebalik istighfar. Antaranya ialah mahwudhunub, Allah ampuni dosa-dosa kita. Betul. Sebab kita sedar kita manusia banyak kesilapan, banyak kesalahan. Saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh seorang penulis berasal daripada Mesir. Nama dia Syekh Muhammad Al-Ghazali, meninggal tahun 1996. Beliau kata begini, lebih kurang dia kata begini, kita ni tak boleh lari daripada kesalahan, kesilapan. Sehingga kan kita tengok, kata dia, lepas kita solat, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Antara yang awal kita baca ialah Astaghfirullahalazim. Betul. Astaghfirullahalazim. Kita tak akan baca lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tak akan buat gitu. Kita istighfar dahulu. Kenapa? Menunjukkan, kata Syekh Muhammad Ghazali, walaupun kita buat kerja taat, sembahyang taat lah kan, buat kebajikan, buat benda-benda yang baik termasuk solat, tapi mungkin ada kekurangan pada solat kita tadi. Mungkin masa solat tadi kita alpa. Betul.
Tak khusyuk. Tak khusyuk, fikir nak fikir ni dah lewat ni nak pergi tanyalah ustaz. Fikiran tu mungkin ataupun macam-macam perkara. Ya. Jadi itu kekurangan kita Ditampung lah. kita tampung. Baik. Kekurangan kita dengan istighfar kepada Allah. Itu dia, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Baik, para penonton sekalian, sekejap je lagi akan saya kongsikan satu kalimah yang ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syukran jazakallah. Terima kasih para penonton sekalian kerana masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Yang tadi itu Nabi SAW pernah berpesan kepada kita ada satu kalimah yang ringan pada sebutan namun berat pada timbangannya, iaitu timbangan kebaikannya, iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan sedar atau tidak, kalimah tersebut ada kita lafazkan dalam solat kita. Masih lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita sembang-sembangkan topik akhlak. Kita fokuskan kepada amalan selepas subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Saya mohon kepada anda semua terus kongsikan ataupun tekan butang share secara langsung kita di Facebook kita ini untuk manfaat ramai lagi supaya dapat menonton, insya-Allah. Baiklah Ustaz, amalan selepas subuh. Ada satu soalan yang saya fikir boleh juga kita ketengahkan. Macam mana nak ubati kemalasan ni Ustaz? Pagi je malas. Malas je pagi. Nak buat amalan zikir, nak baca Quran, rasa berat. Silakan Ustaz. Kemalasan ni adalah satu penyakit. Oh, penyakit saya. Satu penyakit. Dan penyakit ini sebenarnya ada pada semua orang. Allah. Ada semua orang. Sebab itu di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW ialah minta perlindungan supaya dijauhkan kita daripada al-kasal. Sifat malas. Sifat malas. Kerana malas ni dia tidak akan membawa kita ke mana-mana. Cuba bayangkan kalau dalam pertemuan kita hari ini, Da'i malas, saya malas, you kamera malas, penerbit malas, semua malas. Penonton pun malas. Jadi sudah tentu raudatul ilmi, raudah ilmu pada pagi ini tidak terjadi. Begitu juga kita ambil contoh yang dekat dengan kita. Kalau umpamanya dalam kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, kita malas. Malas dengan kata apa nak jadi-jadilah. Kita tak nampak kesan waktu kita malas tu. Jadi kesannya bila anak dah remaja, anak dah besar, Allah, baru kita nampak kesan. Tapi waktu itu terlambat. Begitu juga amal ibadat kita. Kita tak akan rasa kekurangan zikir, tak ada Quran, tak baca, semayang, sunat langsung tak buat. Sekarang tak ada apa-apa lagi. Tetapi selepas menghadap Allah, tengok amalan kebaikan, waktu itu baru menyesal. Padahal dalam kehidupannya subuh banyak kali jumpa ni selepas subuh ni. Itu dia. Justru itu disebut dalam hadis bagaimana setiap orang meninggal dunia dia akan menyesal. Orang yang engkar kepada Allah dia menyesal kerana dia tidak beriman. Orang mukmin menyesal kerana kenapalah aku waktu hidup dahulu aku tidak menambahkan kebaikan dalam kehidupanku. Orang yang engkar, orang yang kufur lagilah menyesal. Sehingga kan mereka sebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau aku jadi tanah. Sebab kalau tanah ni tak timbul isu malas ni. Tanah kan. Jadi ahli tafsir kata, ya laitani kuntu turaba tu, seolah-olah dia kata, aku tak jadi manusia pun tak apalah. Sampai begitu. Tapi itu dah terlambat. Seolah-olah macam menyesal penciptaan dia. Iya. Padahal ruang waktu hidup tu 70 tahun Allah bagi. 80 tahun, 70 tahun. Jadi sebenarnya kita tidak menafikan rasa malas itu ada, tapi kita kena fikir negatifnya sifat malas dan ruginya sifat malas. Justru itu kita lihat macam mana agama Islam ni disiplinkan diri kita. Bangun sebelum waktu subuh, kan? Tadi kita dah bicarakan daripada awal, jangan tidur selepas subuh. Sebab kalau tidur ni memang rasa malas. Sebab tidur waktu pagi ni dia tak akan sama tidur waktu malam. Betul ke Da'i begitu? Betul. Dia tak akan sama. Jadi kita kena ubah sikap. Mungkin susah. Dia prinsip dia agama ni dia ajar pada kita tidur di awal waktu.
Cuma awal tu tak tahulah, awal bagi setengah tu pukul 10, 11. Tapi tak boleh lah lepak sampai 2, 3 pagi. Kemudian tidur, bangun ataupun tak bangun terus, kita teruskan kehidupan. Itu kalau dibuat, dia suatu yang merugikan kita. Dunia rugi. Betul. Akhirat rugi. Jadi khulasatul qaulnya, malas ni satu penyakit yang mesti kita lawan. Dia takkan hilang. Dia kena lawan. Macam nafsu juga. Betul. Nafsu tak boleh nak buang, tak boleh nak kikis. Dia duduk dalam diri kita. Kita kena asuh lah. Kita manage, kita kena urus dia. Atas kita lah. Betul. Kalau diurus kita, dia lah tokek kita. Patut kita tokek dia. Kita yang urus dia. Begitu juga perasaan malas ni kita kena urus. Justru itu ada waktu dalam kesibukan kita, ada waktu rehat. Betul tak? Betul. Ada waktu rehat, ada waktu kita bekerja. Jadi kita kena bagi setiap benda tu ada haknya. Kalau perlu rehat, rehatlah. Perlu bersosial, sosial lah. Perlu bekerja, bekerjalah. Perlu khusus amalan zikir dan sebagainya, kita gunalah waktu itu baik-baik. Jadi kebijaksanaan kita menguruskan masa itu suatu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Wallahu alam. Itulah Ustaz, saya ni jadi rajin sebab saya tengok pihak penerbitan, abang kameraman kita semua rajin. Itu yang membawa saya pun rajinkan diri tu, Ustaz. Maknanya bila kita berkawan dengan orang positif, jadi positif. Betul lah Ustaz. Berkawan dengan orang negatif, jadi negatif. Allah. Baik Ustaz. Soalan Nurul Hidayah ni Ustaz. Dia kata, adakah dikira tiada keberkatan bagi mereka yang suka ataupun biasa bangun di awal pagi tapi kurang pula ibadahnya? Bangun hanya melakukan kerja lain, malah berhibur pula menonton filem ataupun mungkin menonton lagu dan lain-lain. Macam mana tu Ustaz? Baik, berhibur, menonton movie ni bukan kesalahan, tak salah pun. Cuma mesti dalam apa-apa yang kita buat itu kita kena tengok keperluan ataupun kepentingan waktu itu. Dan sudah tentulah rugi waktu pagi yang begini indah, begini baik, begini syahdu, kita gunakan hanya untuk sekadar tengok movie. Mungkin ada waktu yang sesuai. Dan saya fikir movie ni kalau tengok awal pagi sangat tak seronok, betul tak? Jadi kena cari waktu yang sesuai. Begitu juga orang kata ada orang dia bukan bangun sembahyang tahajud, dia tengok bola. Bagi saya tak ada masalah pun tengok bola, tengok. Tak ada masalah Ustaz tengok bola. Langsung tak salah. Tapi sebelum tengok bola ataupun selepas tengok bola tu, kan solat 2 rakaat tak boleh, itu saja. Bukanlah nak suruh sembahyang sampai berpuluh-puluh rakaat. Bukanlah nak menghalalkan cara, tapi nak mengambil faedah. Dah memang kita dah bangun dah. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Jadi tengok bola tu cantiklah. Tak ada masalah. Tapi gunakan juga waktu sedikit itu untuk kita solat, untuk kita doa. Mana tahu mungkin pasukan yang kita sokong tu kalah malam tu. Tapi doa yang kita baca waktu itu mustajab. Kan Ustaz kan? Betul tak? Mungkin kelab macam, yang kita sokong tu Ustaz macam cakap dekat saya je ni Ustaz. Faham tak apalah kalau macam tu. Maksudnya yang penting amalan kita amalan tu, kita. Buat ikut kemampuan kita dan kita sesuaikan dengan waktu yang ada pada kita. Baik. Islam ni dia bukan suatu yang susah pun. Kita buat ini mengikut kemampuan kita sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni dia taklif sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kita ni manusia, Rasul yang Allah utuskan kepada kita juga manusia. Jadi Allah meraihkan sifat kemanusiaan yang ada kepada kita. Allah Ta'ala mengetahui kita bukan malaikat, tapi kita adalah manusia yang memerlukan bimbingan sentiasa dari Allah. Alhamdulillah, banyak yang kita bicarakan. Mungkin dah di hujung ni Ustaz. Pelan tindakan kita, bagaimana nak istiqamah. Mungkin pagi ni ramai dapat ilmu dan insya-Allah akan amalkan, iaitu untuk menghargai waktu selepas subuh dengan amalan selepas subuh. Macam mana nak istiqamah Ustaz supaya kita jadikan waktu yang tak lama pun selepas subuh itu sebagai waktu yang emas buat kita, sebagai kesimpulan. Baik, di antara doa yang dibaca oleh Hasan Al-Basri ialah Hasan Basri membaca Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sifat istiqamah. Sifat istiqamah ni bahasa mudahnya ialah kita konsisten apa yang kita nak buat. Contohnya perbincangan kita hari ini, kita nak mengurus waktu fajar kita, waktu subuh kita sebaik mungkin. Dan mengikut perbincangan kita ni bukanlah
terlalu payah, bukan terlalu sukar. Cuma kita perlu susun masa-masa yang ada kepada kita dan kita cuba istiqamah. Kita cuba konsisten apa yang kita buat tu. Kita tak nak perkara yang kita buat tu hanya seminggu ataupun 2 minggu. Cuma bila sebut perubahan-perubahan positif ni, kita kena buat sedikit demi sedikit. Dia tak boleh sekaligus. Dia sekaligus boleh buat, tapi kalau masa tinggalkan, dia akan tinggalkan sekaligus. Jadi kita kena buat setiap langkah itu dengan baik, pelan-pelan, sehingga kita dapat urus waktu kita dengan sebaik mungkin. Dan yang paling penting kepada kita ialah doa yang berterusan kepada Allah, supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan hidup, kebaikan dari sudut kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dan kemampuan kita merancang hidup kita untuk kebaikan dunia dan juga pastinya kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Bila Ustaz sebagai murnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan, kerana dengan kebenaran itu kami dapat mengikutinya dan dengan kebatilan itu kami menjauhikannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah di antara kami ini pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, yang boleh memimpin kami, bukannya pemimpin-pemimpin yang tidak baik, yang menjauhkan kami daripadamu. Ya Allah, ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya pada masa depan insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, begitulah yang kita dapat sembang-sembangkan, bincangkan. Cumanya esok nanti kan Da'i Anas akan temankan anda dan kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof, yang mana esok kita akan belajar hadis arba'in Imam An-Nawawi, mencegah dengan lidah dan hati. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Dan para penonton sekalian, kehidupan kita sangat baik jika kita mulakan dengan permulaan yang baik. Jadikanlah selepas subuh itu permulaan yang baik buat kita. Tak tahu apa yang terbaik nak tonton selepas subuh ni? Tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.